recording. Okay. So to find the centroid, if you had an object, kalau you ada objek sebegini, ni objek apa ni? Tak nampak objek apa. Saya pun tak tahu ni objek apa. Yang shaded ni lah. Shaded ni. You diminta untuk cari objek shaded ni. Okay. Bila objek ni lies pada X and Y axis, dia terbaring pada X and Y axis. Okay. Objek ni 1 meter tinggi, 1 meter lebar. Kemudian ada curve kat sini. Curve tu ada equation. Y equal to X power of 3. Okay. Given the area as shown. Area itu find the centroid location X bar and Y bar. Kita nak cari X bar and Y bar. Follow the step. Okay, follow the steps. Plan dia follow the step. Step yang mana? Step yang belakang ni lah. Since Y is given in term of X, choose the A as vertical. Okay, ni pening kepala. Okay. Sekarang ni, awak faham apa yang saya beritahu tadi ialah dx, apa maksud dx, apa maksud dy. Okay. Dx per dy. Saya padam balik sini. Leceh lah padam-padam ni. Sini ada kot. Okay, saya padam. Okay. Sekarang awak ada satu objek. Awak kena selesaikan nak cari centroid objek ni, yang shaded ni. Okay. It is either you nak lukis macam ni ataupun begini. Vertical line lah. No problem. Bagi saya no problem. You nak lukis macam mana pun, arah mana pun. Okay. But this way, kalau you nak lukis vertical, apa ni maksudnya vertical? Vertical ni ialah you punya line, particle line you lah, particle line. Contoh particle line untuk objek yang ini, objek biru ni. Inilah particle line dia saya lukis. Dia tak kira awak nak lukis kat depan sini ke, kat sini ke, kat sini ke. Anyway, itu adalah particle line dia. So bila dia kombinasi antara particle line banyak-banyak ni, so dia jadilah satu objek yang macam ni. Okay. So untuk cari titik tengah dia, so you lukislah satu particle line, vertical ataupun horizontal. Okay, in this case saya lukis vertical. Okay. Panjang vertical line saya. Panjang vertical line saya ialah Y. Saya tak tahu berapa pun panjang dia, tapi saya letak Y. Tapi dia punya lebar untuk vertical line sebab kecil sangat, kemudian dia pada aksis X, so dia kecil sangat, panjang dia punya lebar dia saya tak tahu, so saya letaklah dx. Okay. So the area of this particle line, is area, kita tak tahu berapa tebal dia, so kita letaklah D dekat depan dia, equal to Y times dx. Kan? Area untuk rectangular, sebagai contoh, sini ialah Y, sini ialah X. Awak tahu panjang dia berapa, sini awak tahu panjang berapa. Nak cari area ialah X, sorry, saya nak buat seragam, Y times X. Kan? Since X awak tak tahu panjang ataupun lebar dia, dia adalah D kat sini. So nak cari area dia ialah dA Y darab dx. So this is what you see in mathematics lah sebenarnya. Okay, selain daripada apa benda lah dA, dx ni, ini adalah dia, realitinya. Macam mana dia theoretical kan. Okay, benda yang tak nampak tu kita bagi dia D kat depan. Okay.
Ni lebar dia tak tahu dx. So nak cari area dA over y dx. So nak cari area yang berada dalam ni. Apa pun nak kencing ke? Ha? Sekejap So kalau awak nak cari area untuk objek ni, so you nak hilangkan D ni, you kena integrate lah dia. Kiri dan kanan, you integrate dia pada point 10 dA dan 10 y dx. Hilanglah D ni. Kalau awak integrate dia. So awak dapatlah area. Finally 1 dan 0 ni ialah bounding dia. Bounding dia pada X 1, 0. Kalau sini dy bounding dia 1, 0 sini. Okay? Itu basic matematik. Saya padam lagi semula. Okay? Since dibagi kat sini, since y is given in term of x, okay, choose dA as a vertical rectangular strip. Okay, no matter lah, tak kisah, tak ada masalah pun. Sekarang awak dah tahu basic. So dA equal to y darab dx. dA equal to y darab dx. Kan? Yang tadi saya ajar ni kan? Area untuk merah ni ialah dA darab y dx. Awak tahu y equal to x power of 3. Mana dapat ni? Ni equation ni. Y equal to power of 3. So masukkan dA. Masukkan dalam y ni. Masukkan dalam sini. You dapatlah sini. Okay. X power of 3 dx. Alright. Kan? Dapat kan? So kalau awak integratekan dia kiri dan kanan pada 1, 0. You boleh dapat area dia. Awak tak dapat center of centroid dia, tapi awak dapat area dia. Awak dapat area macam awak buat matematik tu, awak dapat area dia. Awak tak dapat center of centroid ke ataupun center of gravity ataupun center of mass, awak tak dapat. Awak cuma dapat area dia saja bila awak integrate dia pada bounding 1, 0. Okey. Sekarang ni barulah masuk sini matematik. Ini barulah masuk centroid, center of mass, center of gravity. Mana awak assume di mana strip yang awak buat tadi. Contoh strip dia di sini. dx dia punya lebar dia, panjang dia y. Lokasi x tu kat mana? Inilah kita tak tahu. Kita letak dia sebagai x curl. Okey. Di tengah untuk strip tu, kita tak tahu position dia kat mana. Dia adalah y curl. Y curl sama dengan assumption kita y bagi 2. Okey, sini y bagi 2. X curl, x position dia. Okey, x. Ini yang apa yang terjadi kat sini. X curl dia ialah x dan y curl dia ialah y divide by 2. Ataupun y ni kita tahu dia ialah equation y equal to x kuasa 3. So dia x kuasa 3 divide by 2. Itulah dia. Okay. Then kita apply formula. Kita tahu x bar equal to integration of x curl dA divide by integration dA. Sorry. Bukan x curl dA. So you boleh dapat x bar. So masukkanlah nilai dia. X curl ialah x. Ni x. dA ialah dA awak ialah x kuasa 3 dx. Ni x kuasa 3 dx. Divide by dA awak ialah x kuasa 3 dx. Bounding 10, 10. You integratekan ni. Ni kalau tak reti integrate, boleh pakai kalkulator. Kalkulator yang latest tu lah. Casio yang latest tu. So, you akan dapat 0.8 meter. 0.8 meter. Untuk Y bar pun sama. Formula dia basic.
Jangan lemah apa tengah cari. Buka sendiri. Buatlah. Apa boleh buat. Ha. Untuk y bar pun sama. Y bar, tengok beza equation dia. Y curl dA divide by dA. Sama saja. So you ingat satu pun dah cukup. Sebab you boleh tukar-tukar saja simbol dia ataupun huruf dia. Okay. Then you boleh dapat 0.2857 meter. Ini adalah lokasi centroid of this object. X 0.8, X 0.8, ni 0.8 dia, sini 1 kan. Mungkin kat sini kot 0.8. Kemudian Y 0.2857. 0.2857 mungkin kat sini kot. So sinilah center dia. Centroid dia. Okay, mungkin di sini centroid dia. Bukan mungkin, betul lah tu di situ. Centroid dia ialah 0.2857 Y direction dan 0.8 pada X direction. You dapat. Macam tu saja. Okay, macam tu saja. As easy as that to find the centroid. Now, concept quiz. The steel plate with non-weight, nampak ni? The steel plate with non-weight and non-uniform thickness, maksudnya non-homogeneous, and this density is supported as shown. Okay, ada satu plate steel yang berbentuk macam ni, dia buat pin dekat bahagian A dan roller di bahagian B. Dia bagi tahu dekat steel plate tu non-uniform thickness, maksudnya dia tak sama thickness dia non-homogeneous. Of the three parameters, center of gravity, center of mass, and centroid, which one is needed for determining the support reaction? All of three parameters located at the same point. Okay. Which one is needed for determining the support reaction? Mana yang perlukan? Sama ada center of gravity ataupun centroid. Kalau siapa jawab center of mass, memang salah lah. Sebab pilihan jawapan pun tak ada kan? So, mana satu? Saya nak tanya Ahmad Syahmi. Which one? Ahmad Syahmi ada Ahmad Syahmi. Ahmad Syahmi tak nak jawab. Oh, Fatimah. Is this? Ya. Mana satu Fatimah? Saya rasa center of yang A tu kot. Yang A. Sebab? Fatimah, sebab Fatimah? Kawan awak kat belakang tu kacau lah kan? Orang tengah belajar kacau lah. Kacau saya tu. Center of gravity ke centroid? Kemudian dia yes ke no? Yang mana yang awak perlu cari? Nak cari reaction, support reaction. Jangan lama sangat. Nah. Saya rasa center of gravity. Okay. Yes. Kenapa? Sebab dia kata nak support reaction tu. Lepas tu dia cakap all the parameters located at the same point. So, jawapan awak A. Salah lah. Kalau jawab yang ini 2 markah, awak dapat 1 markah je. Sebab awak betul dekat center of gravity, tapi awak tak betul dekat yes ni. Sebab apa dia dia bukan yes, all the 3 parameter located at the same point, no. Sebab dia non-uniform thickness. Thickness dia tak sama. Patut. So, jawapan dia B. Okay. So, Siti Fatimah datang. Tak apa, Siti Fatimah boleh
Ni bukan markah yang diambil kira. Dia hanyalah pemahaman awak saja. Kemudian, when determining the centroid of the area above, which type of differential area element require the least computational work? Saya nak tanya Jenny. Jenny, are you there? Yeah, sorry? Ada. Yeah. Which one? Not sure. Not sure. Okay. Actually, you boleh pakai either A atau B lah. Apa maksud vertical horizontal ni? Macam ni. You nak cari centroid of this plate steel. You kena buat satu particle line. Sama ada vertical, ni vertical ataupun horizontal. No matter lah. So, you punya particle line tu mesti ada lebar dx dan panjang y. Okay, ni y1, ni y2. Okay, sebab yang sini ialah you punya satu equation. So, you boleh buat y1 saja. So, dia punya panjang sini ialah y. So, you punya dA nanti ialah y darab dx. Okay, so you nak cari area dA equal to y kuasa 2. Yang ni d2x square root kan. So 2x dx. So awak integratekan dia pada bounding x direction. So 2 meter. So 2 kosong. So awak dapatlah berapa area dia. Okay, area element require. So it is vertical ataupun horizontal, no matter. Kemudian we done with that. So Jenny datang tapi tak tahu, not sure. So group problem solving. The steel plate is 0.3 meter thick. 0.3 meter thick. Thickness dia lah ni 0.3 and has density of 7850. Dia punya density, ketumpatan dia ialah ni, rho lah ni. Find the location of its center of mass. Dia suruh cari center of mass. Also compute the reaction of at A and B. Reaction dekat sini dengan sini. Right? Follow the solution step to find the center of mass by integration. Then use two-dimensional equation of equilibrium to solve the external reaction. So you kena cari center of mass untuk this object dulu. Kat mana tak tahu. Sini lah mungkin dia. Center of mass. So bila you dapat center of mass, you tahu lokasi weight of that steel lah. So you boleh tahulah berapa weight dia kat sini. Kan? So, solution dia ialah, the first one is you lukis vertical strip. Vertical strip, you know that the vertical strip has lebar dia ialah dx. Dan panjang dia di sini, kalau dia adalah satu line yang sama, you boleh pakai y yang sama. Since dia tak line yang sama, so dia kena jadi y1 dan y2. Sini y2. So in that sense, you boleh dapatlah area dia by this formula. D area equal to y1, y2 tolak y1 dx. Oh, dia letak atas 2. Sorry. Dia letak atas 2. Apa maksud dia? Sini 2, sini y1. Okay.
Kalau mathematic behind this, before you boleh solvekan soalan ni, behind dia ialah kalau buat integration nak cari area, ni you tahu dia punya curve dia y kuasa 2, 2x. Di sana. Mak tak payah duduk sini. Tak kacau abang. Ni duduk di sana. Ni y squared equal to 2x. So you nak cari area sini. Kalau matematik disuruh cari luas bawah graf kan, dipanggil luas bawah graf. So area equal to y squared 2x darab dx. dA lah. Ni basic dia. Ni dx. You nak cari area ni dahulu. Area yang kecil ni dA darab 2x ataupun y darab dx. Panjang dia y sini. Panjang dia y. So you cari darab dx. So you tahu y sama dengan berapa, you gantikan dalam equation tu sama dengan ni. So you dapatlah dA untuk tersebut. Dapat area untuk strip tersebut. So bila you nak cari panjang dia dari 0 ke berapa? 2. So you lah buatlah bounding dia 2, 0. 2x dx. Baru you boleh dapat area untuk keseluruhan ni, bawah graf ni. Tu baru dapat satu. Since dia adalah kombinasi of dua line kat sini, so you kena buat lagi satu yang di bawah line kat sini. Ni di bawah graf sini. Tahu line dia y equal to minus x. So you buat benda yang sama. Buat straight line, sini dx, sini panjang dia y. Okay. Once you dapat line yang ini, luas yang ini, so you boleh tolak lah. Bila luas yang besar ini tolak luas yang kecil ini, tolak kan. So you dapatlah luas yang tinggal yang ini. So in the simplified way, you can combine actually. dA area untuk strip line ni times y2 di atas, strip line yang ke atas, tolak strip line yang di bawah y1, timeskan dengan dx, darabkan dx. Dx ni ialah lebar strip tu. So you gantikan y ni dalam unit, dalam term of x. Term of x ni lah, masukkan nilai dia berapa. Then you know that x curl for this strip, is this one. Berapa? X lah. X. Then y curl for this strip, tak tahu titik tengah dia kat mana, position dia, titik tengah dia kat mana, y curl. So y curl is exactly like this. y1 tambah y2 divide by 2. Divide by 2. y1 kat sini. Sorry, y1 bawah tambah y2 and divide by 2. Itulah you punya y curl. Okay. Then you dah dapat dA, you dapat x curl dan y curl, then simply put inside the formula lah, x bar equal to integration of x curl times dx, bukan time dx, time dA, time dA bagi integration of dA. Dapatlah dia kan. Then untuk y bar, y curl darab dA integration dA. So dapatlah y bar. So inilah dia apa yang dibuat ni. Okay, you boleh lihat kat sini berapa detailnya setiap satu tu.
Siapa yang tak boleh integration ni boleh datang jumpa saya ajar macam mana nak buat. So dapatlah X bar 1.257 dan Y bar 0.143 meter. Okey, kalau pada lokasinya di sini ialah sebab dia positif. So X bar 1.257. Sini mungkin ini 2, tengah-tengah 1. So dia lebih sikit kat sini lah. 1.257 untuk X. Kemudian Y dia ialah 0.143. Sini 1. Sini 1. Tengah-tengah sini 1. 1 meter. So 0.143 kat sini lah kot. So dia punya center of mass dia kat sini. Center of mass dia kat sini. Sini. So you tahulah weight you akan point on the center of mass. Okay. Dah tahu lokasi center of mass, and then barulah boleh continue on static problem. Nak cari reaction dekat point A and point B. And this one you already know lah macam mana nak buat kan. Buat moment pada titik A, kemudian you akan dapat NB. You akan dapat NB. And then you selesaikan equation of equilibrium pada Fx and Fy, you simply akan dapat Ax dan Ay. That's it. Simple as that. On the weight here, what kind of formula here? Don't worry. Sebab kita tahu weight ialah formula dia ialah mg. M stand for mass, G stand for gravity. While the soalan given us density, we know that density is referring to formula density equal to ketepatan ya, mass divided by volume. Volume equal to area time thickness. Volume kan, nak dapatkan volume, area tapak darab thickness. You dapatlah volume untuk yang tebal macam ni. Kalau you nak cari volume untuk air, botol air, area of tapak darab tinggi, dapat volume juga, sama juga. Thickness atau tinggi bolehlah ni, volume. So once you dapat volume, masukkan dalam sini. Once you dapat you ada density, so you boleh dapat mass dia berapa. Sebab mass tak dibagi. Dalam soalan ni mass tak dibagi. So you kena from the very bottom lah. From area to thickness. Area nak dapat mana? Ni. Area you kena kira siap-siap yang tadi. Yang saya ajar awak tadi. Y darab dx. So you integratekan dia, you dapatlah nilai area. Area di sini. You dapat area, thickness soalan bagi 0.3 meter thickness dia. You dapat volume. Masukkan dalam sini, soalan bagi density. Darabkan volume dengan density, you dapat mass. Bila dapat mass, timeskan dengan gravity, you dapat weight. Inilah dia. Apa yang dia tulis panjang-panjang ni. So weight dia ialah 107.8 kilonewton. Weight dalam newton. Okay. That's it. For that group problem. And on the attention quiz, saya nak tanya Si Vanessa. Si Vanessa, are you there? You're not there. Piravin, are you there? Also not there. Khairone? Oh, tak nak jawab Time tanya attendant jawab pula. Amirun dah, Amirun. Amirun. Salah ada. Salah tak apa. Jangan takut. Bukannya makan orang pun. Amirun, saya nak tanya. If a vertical rectangular strip is chosen, macam ni, dia buat strip
vertical as division element, then all the variable including the integral limit should be in term of what? X, Y, or Z, or any of the above. Apa maksud dia ialah kalau awak buat strip line macam ni, so awak punya equation nanti, so awak tahu dia strip line macam ni dx lah kan. So apa in term of apa dalam ni? Bateri dah habis macam ni. Tak apa, nanti apa buat. Tunggu dulu kejap. Dah nak habis dah ni. Tunggu dulu. Okey, Amir, apa? Dalam tu mesti apa? Dalam unit X ataupun Y ataupun Z. X. X. Okey, sebab you nak integrate dalam X kan? Okey. Mantap. Terima kasih, Amirun. If a vertical rectangular strip is chosen, then what are the value of X curl and Y curl? Semuanya tak study lagi kan ni, sebab tu macam tak tahu apa benda. So Haris, saya nak tanya Haris. A, B, C or D? If vertical rectangular strip bar macam ni, yang ni dimasukkan vertical, kemudian X curl dan Y curl dia supposedly S or Y or X divided by 2 Y divided by 2 macam tu. Daripada D. Mantap. D. Mantap, betul. Okay. Itu saja, that's it. So that's it. This chapter is important for you, ataupun this topic is important for you because your